Subhanallah walhamdulillah. Perintah Allah ataupun ada satu mesej yang Allah nak sampaikan. Banyak sebenarnya, tapi saya ambil satu surah, iaitu kalau kita buka dalam surah Az-Zariyat. Ingat surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ni pendek je. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okey, saya ulang lagi sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Pendek ya. Pastikan lepas ni habis dia majlis ilmu ni semua hafal. Sebab dia tak baca ayat 56. Ayat ni bercerita tentang Allah kata, Allah ciptakan Haifa, Allah ciptakan Aiman, Allah ciptakan Fikri, Allah ciptakan jin dan manusia ni untuk apa? Untuk beribadah pada Allah. Tak ada tujuan lain. Ibadah. Mana kata tujuan kita diciptakan, kita lahir daripada perut, daripada ibu kita, rahim ibu kita, tu kita keluar sahaja, tujuan dia untuk ibadah. Jadi kat sini bukan terkhusus pada satu tujuan saja. Sebenarnya kalau kita belik dalam Al-Quran, ada 3 tujuan kita diciptakan. Selain daripada kita mengabdikan diri pada Allah, dalam surah Az-Zariyat 56 tu juga, sebenarnya pada awal-awal surah Al-Baqarah pun kita dah tahu dah tujuan kita diciptakan untuk apa. Iaitu tujuannya untuk jadi khalifah. Itu surah Al-Baqarah. Mana kata ada 3 sebenarnya. Okey. Tujuan kita diciptakan atas muka bumi ini selain daripada ibadah, yang pertama iaitu menjadi khalifah. Khalifah ni maksudnya apa? Orang yang meneruskan pemerintahan di atas muka bumi ini. Lepas mati seorang sambung. Lepas seorang mati, sambung lagi orang yang seterusnya. Mana kata ini kerja kita. Macam mana nak makmurkan dunia ni, bumi ni, di satu. Yang seterusnya, ibadah tadi. Ya'budun, untuk beribadah, tunduk pada Allah, taat pada perintah Allah, taat pada syariat Tuhan. Baik, jangan nak buat syariat sendiri pula. Sebab hari ni kita tengok ada game yang boleh jadi Tuhan, lepas tu buat syariat, buat agama sendiri. Siapa pernah main game tu? Sekarang dah viral, dah tahu tak? Siapa tahu? Hati-hati tu. Siapa main benda tu boleh lari akidah tu. Jangan pandai-pandai nak main. Hati-hati dengan game terang. Ada satu game tu. Lepas ni pandai-pandai lah cari tengok. Tapi janganlah main, tak elok. Lari akidah kita ni. Belajar jadi macam mana nak jadi Tuhan, buat agama sendiri dalam game tersebut. Jadi jangan pernah main benda-benda macam tu. Okey, baik. Yang kedua tadi, yang pertama surah Az-Zariyat, kata surah Al-Baqarah ayat 31, iaitu cerita pasal khalifah. Betapa pentingnya kita ni memakmurkan bumi ini sebagai seorang khalifah. Kemudian Ya'budun tadi, Allah ciptakan manusia dan jin untuk ibadah pada Allah. Dan yang ketiga, tujuan kita diciptakan tidak lain tidak bukan melainkan hanyalah yad'una ilal khair, seorang da'i. Semua orang kena jadi da'i, ajak orang buat baik. Yad'una ilal khair, itu dalam surah Ali Imran. Kalau kita buka dalam surah Ali Imran ayat yang berapa? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ayat yang ke-104. Ni 3 surah ni. Inilah pusing-pusing macam mana pun, tujuan kita diciptakan 3 ni. Jadi khalifah, untuk ibadah pada Allah, untuk ajak orang buat baik. Jadi da'i. Bukan saya seorang je da'i Ahmad, bukan. Semua orang jadi da'i tu. Da'i Haifah, da'i Qillah, da'i Izzah, Izzah apa nama ni, susah je nak sebut. Hafizul Anas, semua da'i lah. Baik.
Kalau kita faham betul-betul, tapi cuma hari ni kita nak fokus pada ya'budun ni tadi. Ibadah ni tadi. Ibadah tu apa dia? Ibadah sesuatu yang merujuk kepada tunduknya kita, taatnya kita pada segala syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ia disyariatkan ataupun tidak disyariatkan. Daripada kita bangun daripada tidur sampailah kita tidur balik. Apa yang kita buat pastikan ia berupa ibadah daripada kita bangun tidur. Sebab tu Nabi ajar daripada bangun sebelum kita tidur apa yang perlu kita buat, bila kita dah bangun tidur apa yang kita nak buat, supaya setiap perbuatan kita tu ibadah. Sebab kita tak nak kalau kita tidur tak kira ibadah. Seolah-olah kalau umur kita 60 tahun, contohlah esok tu umur 60 tahun kan, kalau tidurnya tak dikira ibadah, seolah-olah berbazirnya umur tu 15 tahun tidur saja. Semata-mata tidur, tak ada pahala, rugi. Sebab tu tidur pun dia kena ada adab. Dia ada sunnah dia yang perlu kita lakukan supaya dikira ibadah. Begitulah dengan apa-apa pun, masuk tandas. Kita tak nak, setiap orang di kalangan kita ada yang duduk keadaan tandas sebagainya. Yang kalau kaum perempuan ni, orang perempuan lagi lama yang lelaki mungkin cepat sikit. Yang paling lama ikut kajian, yang paling lama duduk dalam tandas perempuan. Okey, baik. Mungkinlah Allah Alam kita tak perlulah kita kaji sampai tahap macam tu kan. Tapi nak bagi tahu kalau masuk tandas tak ikut adab, tak ikut sunnah, paling kurang kita duduk dalam tandas 5 tahun. Kalau umur kita 20 tahun macam tu. Jadi kalau kamu duduk dalam tandas setahun, bazir macam tu, rugi tak? Rugi. Ini kita bagi muhasabah, cek balik. Kita nak pastikan seluruh hidup kita, tidur kita, apa pun yang kita buat, semuanya dikira ibadah. Daripada sekecil-kecil amal sehinggalah sebesar-besar amal adalah ibadah. Kamu ni bergaul antara lelaki dengan perempuan. Al-Quran ajar macam mana kita nak bermuamalah, muasyarah lelaki dan perempuan. Kalau kamu tak ikut apa yang Al-Quran kata, mana kata pergaulan kamu ni dikira maksiat, rugi. Kita nak kira ibadah. Bergaul lelaki perempuan ni dia ada batas dia ada cara dia. Mana boleh main cakap sembang suka hati nak sembang ikut dah makan ke belum, aku sayang kau, aku suka kau. Ingat senang boleh macam tu kan? Dia ada waktu dia, ada cara dia kan? Cara nak bergaul. Tapi kalau kita main hantam sajalah kan, rugi, sangat rugi. Padahal setiap pergaulan kita ni ada pahala. Antara lelaki dengan lelaki ada adab dia, antara lelaki dan perempuan ada adab. Bila kita amalkan sebenarnya, dia dikira sebagai ibadah. Saya bagi satu contoh. Misalnya satu orang perempuan, cara pergaulan dia antara perempuan dan perempuan, apa yang perlu dia ucapkan, apa yang dia, contoh pergaulan dalam pergaulan antara lelaki dengan perempuan dan perempuan. Kita digalakkan setiap kali pertemuan, apa yang perlu kita ucapkan salam. Ini pergaulan cerita. Kita dengan guru kita, tak kisahlah dengan siapa pun. Yang mahram lah, nak kata yang orang kata antara lelaki-lelaki, perempuan-perempuan ni. Setiap kali kita bertemu, kita bagi salam. Kelebihan salam ni apa dia? Allah turunkan rahmat. 100 rahmat. 90 Allah berikan kepada yang memulakan salam. 10 lagi rahmat diberikan kepada makna kata siapa yang mendahulukan salam, ini kelebihan. Siapa yang memberi salam, Allah tadkhul jannata bisalam, dia akan masuk syurga dengan sejahtera. Mana kata luar biasa pergaulan. Pergaulan ni memberi salam, siapa memulakan salam dimudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Itu antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Laki dengan antara laki dan perempuan pula. Apa hukum pula seorang lelaki, contoh Tun bagi salam dekat Haifah, ataupun Tun bagi salam dekat Nadia, atas tujuan apa bagi salam? Ada hukum dia.
ada harus, ada makruh, ada haram, semuanya ada. Jadi kalau kita ikut, kalau Tun bagi salam dekat Nadia, misalnya contoh, Assalamualaikum Nadia, contoh misal, dengan nada seperti itu. So, rasa-rasa nada macam tu tujuannya untuk apa? Assalamualaikum Nadia. Oh, itu macam nak ngorat. Hukum dia haram Nadia jawab. Sebab tujuan Tun bagi salam tu sebab nak ngorat. Kan? Tapi kalau Tun bagi salam, Assalamualaikum. Alia, apa khabar? Ni saya nak tanya ni. Hari tu cikgu dah bagi tugasan. Jadi tugasan yang perlu kita buat sekian. Okey, yang ni saya tak berapa nak faham. Saya dah tanya Fikri, saya dah tanya Aiman, saya dah tanya Muhammad. Semua tak tahu apa maksud dia. Jadi saya rasa dalam kelas ni Alia seorang dia yang pandai. Jadi boleh tak kongsikan apa maksud daripada apa yang diterangkan oleh cikgu minggu lepas. Contoh. Itu tak apa. Jawab salam tu harus kat situ. Bukan sunat, bukan wajib. Sebab lelaki dan perempuan tu tadi. Jadi kita kena tahu batas tu tadi. Jika kita lakukan benda ni secara mengikut syariat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Al-Quran, fasallimu ala ahliha, kan, beri salam kepada ahlinya, kan, dapat pahala. Tapi kalau kita tersalah ataupun kita buat satu perkara di luar syariat daripada apa yang telah Allah ajarkan, lalu berdosa lah. Mana kata rugilah, tak berpahala. Hari-hari kita buat satu benda yang melampaui batas syariat, jadi kita rugilah. Seolah-olah kalau kita hidup 60 tahun, kita buat pergaulan dengan pergaulan yang salah, seolah-olah kita hidup 20 tahun kita hidup dalam pergaulan yang salah. Rugilah, kita buang masa dan tidak berpahala. Jadi ini yang kita kena faham. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, semua diajarkan dalam Islam. Sehingga kan dalam urusan jual beli pun kita diajarkan. Dalam urusan menguruskan mentadbir bumi ni pun Allah ajarkan. Politik ke, ekonomi ke, semua ada dalam Islam. Tinggal kita nak belajar dengan tak belajar. Kita nak kaji dengan tak kaji. Bila kita ikut, semuanya ibadah. Kita nak pastikan hidup kita daripada bangun tidur sampailah tidur balik adalah ibadah. Kalau dalam dunia kamu ni, dalam dunia belajar ni, yang sangat benda-benda yang perlu kamu pentingkan supaya dia tak keluar daripada ibadah tu, mana kata betul-betul ibadah adalah pergaulan. Sebab tu saya sentuh kat sini. Macam mana pergaulan antara kamu? Kamu ni muda lagi. Semangat untuk bergaul tu sangat tinggi. Sosial tu sangat tinggi. Berhibur tu sangat tinggi. Pastikan hiburan-hiburan yang kamu lalui dalam hidup ni, pastikan dia dikira ibadah. Jangan sampai kamu terkeluar daripada ibadah. Nak berhibur boleh tak? Tak ada masalah, silakan. Nabi pun besar, rawwihu qulubakum sa'atan. Ada masanya berhibur, ada masanya kita belajar, ada masanya kita ibadah. Berhibur tu pastikan hiburan yang boleh mendidik kita. Jangan sampai satu tahap, Ustaz, saya nak tengok sepatu reunion, boleh ke Ustaz? Sepatu-sepatu yang gelak-gelak tu boleh ke Ustaz? Hukum dia apa Ustaz? Boleh, tapi jangan sampai melalaikan. Boleh ke saya meminati satu-satu figure-figure yang bukan Islam ni Ustaz, contoh macam Korea dan sebagainya? Boleh. Tapi jangan sampai kita ubah kita punya akidah, sampai kita tiru budaya dia yang tak tutup aurat. Itu tak boleh. Setakat nak suka dan kenal, tak jadi masalah. Tapi cuma kalau kita sibuk kan umur kita menghabiskan untuk menonton sahaja cerita-cerita dia orang ni, sampaikan kita abaikan pelajaran kita, tanggungjawab kita sebagai anak, tanggungjawab kita sebagai pelajar. Itu satu kebejatan yang perlu diperlihatkan. Kebejatan yang itu satu benda yang membazir lah hidup kita. Kita tak mau membazir umur kita waktu muda ni. Sebab esok ke akhirat nanti Allah akan tanya umur muda kita ni, aina tasabahu, di mana kita habiskan umur muda kita ni. Esok ke akhirat kaki kita tak akan melangkah, yaumul qiyamah tak akan melangkah.
daripada satu tapak ke satu tapak, melainkan kita boleh jawab soalan ni. Di mana umur muda kita buat, kita habiskan. Jadi kita jangan habiskan pada perkara-perkara yang tak boleh memberi manfaat pada kita. Kan? Kalau dari sudut hiburan tu sikit-sikit boleh. Dia macam garam, hiburan dia macam garam. Ataupun gula dalam makanan, garam dalam makanan. Dia tak boleh lebih. Gula ni kalau lebih apa jadi? Cik manis kita bagi. Kan? Sekarang muda memang tak nampak. Nanti kalau kamu selalu makan gula, kan? Lama-lama dia akan beri penyakit. Begitu juga dengan garam. Dia tak boleh banyak. Makan banyak sikit, apa jadi? Nanti darah tinggi kita bagi. Jadi benda-benda macam ni dia tak boleh banyak. Dia sikit-sikit boleh cukup. Kan? Manisan dalam makanan tu sikit. Kan? Manis garam dalam makanan tu sikit. Supaya ada rasa dekat dia. Begitu juga dengan hiburan. Hiburan dia, kedudukan dia dalam Islam tu seperti itu. Ni kena faham. Kan? Waktu muda kamu ni, saya pun melalui muda macam kamu juga. Hiburan ni macam tu. Lagi apa? Pergaulan tu pun begitu juga. Kena jaga batas-batas. Okay. Yang perempuan, kalau bercakap tu, perempuan pun contoh. Supaya percakapan dia dengan apa? Dengan laki, kalau dia ada urusan dengan laki, percakapan dia tu pastikan fala takhda'na bil qaul, lebih besar. Allah sebut dalam surah An-Nur yang pelajar-pelajar perempuan, puteri nisa ni, muslimat ni, dia kena belajar surah Nur ni. Belajar surah Nur, di situ ada adab-adab seorang muslimah yang perlu dibelajar. Dalam surah An-Nur ayat 30, 31, 32, kat situ ada adab. Di antaranya, bila nak bercakap, fala takhda'na bil qaul. Jangan cakap lemah longlai. Faham tak? Takhda' ni mana kata cakap mendayu-dayu ataupun cakap lemah lembut sangat. Cakap tu sepatutnya seorang perempuan ni bila dia bercakap dengan bukan mahram dia, dengan seorang lelaki, dengan kawan lelaki dia, cara dia bercakap tu sepatutnya wa qulna qawlan ma'rufa. Cakap dia adalah perkataan yang baik, ringkas, tepat dan bertujuan. Dia tak boleh saja sembang benda-benda yang tak ada kaitan dengan urusan hidup dan mati dia. Kalau dia tak kahwin lagi dengan satu orang lelaki, sekadar atas urusan, kalau pelajaran tu cukup sekadar, tak boleh lebih. Okey, itu cara dia. Itu ada adab dia, supaya bila dia bercakap tu berpahala, ada nilai di sisi syarak. Itu pun perlu belajar. Sampai satu tahap dalam bab pergaulan ni pun ada ibadah dia, ada pahala dia. Tapi bila kita keluar daripada percakapan tersebut, maka tidak berpahala lagi, rugilah, kan? Baik. Ini benda yang perlu kita pelajari. Yang lelaki pula, kalau dia nak bertanyakan satu-satu persoalan macam saya kata tadi, pastikan kawan-kawan yang lelaki dah tak tahu apa. Mungkin ada seorang lagi yang paling pandai, yang paling tahu semua adalah yang kawan perempuan. Dia kena, sebab dia sampai satu tahap, pastikan yang lain tak tahu, langsung dia dah tanyalah kawan-kawan lelaki dah tak tahu nak jawab, baru dia rujuk pada kawan perempuan. Kawan perempuan ni memang betul dia tahu. Okey, selesai. Okey, baik. Wallahu alam, saya rasa cukup sekadar itu. Mungkin ada kita buka ruang persoalan, siapa-siapa yang nak tanya, InsyaAllah saya akan jawab. Silakan. Betul. Okey, kita buka sesi soal jawab. Jadi ada tak di antara kita semua ni, ada tak persoalan yang boleh mukakan? Ada? Bagilah soalan satu dua. Saya nak tanya. Silakan. Assalamualaikum dari Ahmad. Waalaikumsalam. Siapa nama? Kenalkan diri. Nama saya Asal daripada mana? Nama saya Haifah. Okey, baik. Ringkas dan padat. Tadi kan dari Ahmad kata ibadah ni satu yang menunjukkan kita tunduk kepada syariat, kepada syariat pada kita kan. Ya. Macam mana pula kalau tutup aurat ni satu syariat lah kan? Betul.
Macam mana pula kalau dia tak nak tutup aurat dengan alasan dia rasa diri dia tak bersedia, dan kalau dengan cara dia tutup aurat tu, dia rasa dia tak jadi diri sendiri. Okey, baik. Bab aurat ni, lelaki dia ada aurat dia daripada pusat sampai ke lutut. Yang perempuan pula, dia ada aurat dia yang diajarkan oleh agama ni, iaitu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali pada wajah dan telapak tangan dia. Tangan dia kan, bahagian pergelangan tangan dia. Mana kata daripada mana kata tangan je lah, tangan dia. Okey, baik. Macam dia dalam solat, dia kena tutup sempurna kan. Mana kata nak sah solat, seorang perempuan dia kena tutup seluruh tubuh dia kecuali muka dia kan, dan tangan dia. Okey, baik. Contoh tadi soalan Haifah, kalau dia rasa dia tak sedia lagi nak tutup aurat, jadi macam mana kedudukan orang seperti ini? Sebenarnya tak ada alasan untuk dia tidak bersedia. Tak ada alasan dia kata dia tak bersedia untuk tak tutup aurat. Sebab kalau satu orang perempuan dia tak tutup aurat, maka dia terpaksa, contoh kalau dia dah balik, dia kena tanggung dosa dia tu. Nak tak nak, dia sedia ataupun tidak, sebenarnya itu bukan alasan untuk dia bersedia ataupun tidak. Mana kata bab syariat ni, dia kena lakukan sama ada terpaksa ataupun tidak. Sebab kalau kita nak tunggu dia, kita sukarela untuk melakukan, kita tak akan mampu melakukan dia dengan sempurna. Sebab tu kalau kita nak berjaya, kita kena latih, latih diri kita tu untuk melakukan sesuatu tu sama ada paksa ataupun sukarela. Kalau kita lakukan dengan sukarela, alhamdulillah. Tapi kalau kita lakukan dengan paksa pun tak ada masalah. Paling kurang kita paksa diri kita untuk masuk syurga. Sebab ada orang, dia rasa diri dia tak layak masuk syurga, sebab dia kata diri dia banyak dosa dan sebagainya. Kalau kau tak layak, kau kena buat diri kau jadi layak. Dalam hidup dia macam ni. Aku tak layak lah nak berjaya. Kalau tak layak, layakkan diri. Sebab tu kita kata kelayakan, melayakkan diri dengan cara memaksa. Okay. Sebab kalau kita tak paksa diri kita untuk jadi baik, agak-agak bila kita nak jadi baik? Kita tak tahu mati kita datang bila. Sekarang ni mati bukan waktu tua, muda pun mati. Saya ada anak murid, bayi-bayi kamu juga bulan lepas meninggal, aksiden. Alasan dia nak pergi cari rezeki, dia orang miskin, dia orang susah. Pergilah kerja Grab, dalam perjalanan nak bawa makanan tu aksiden, tinggal. Soalan saya, kalaulah dia tak tutup aurat, dia tak solat waktu tu, agak-agak tempat dia kat mana? Nampak. Paling kurang kalau dia paksa diri dia untuk lakukan syariat, lakukan satu-satu perintah tu, sekurang-kurangnya mati dia pun dalam keadaan baik kan? Tapi sebenarnya bila kita nak buat baik ni, pada awal-awal tu dia rasa susah, berat kan? Kita paksa diri kita buat kebaikan, pada awal-awal tu dia rasa berat, tapi lama-lama dia ringan dan nikmat. Sebenarnya melakukan syariat, menutup aurat ni sebenarnya satu nikmat yang sangat besar. Seorang perempuan pahala dia luar biasa, dan seorang lelaki dia tak akan mampu untuk melakukan dan kebaikan. Memang Allah berikan kelebihan antara lelaki dan perempuan ni berbeza-beza. Sebab perempuan ni bila dia tutup aurat dia dengan sempurna, pahala dia lagi banyak daripada seorang lelaki. Dia dapat pahala yang sangat luar biasa yang lelaki takkan dapat. Macam seorang wanita yang mengandung dan bersalin lah, lelaki tak dapat kelebihan tu. Lelaki tak akan pernah dapat. Walaupun tun perut dia ke depan 9 bulan, tak akan pernah dapat macam mana seorang perempuan dia menghadapi pahala jihad dengan, sebab ini memang kelebihan wanita. Dia tutup aurat tu sebenarnya Allah nak muliakan dia. Allah nak muliakan dia, Allah nak simpan, hanya diberikan kepada orang yang berhak sahaja. Kalau awal-awal dia dah tak tutup aurat dengan sempurna, dia dedahkan, diberikan aurat dia tu dilihat oleh orang-orang yang tak patut, maka diri dia di sisi Allah menjadi murah dan menjadi hina.
Kita tak mau macam tu sebenarnya. Aurat ni macam kita boleh faham macam ni je. Aurat perempuan ni macam satu gula-gula yang dibalut dengan gula-gula yang tak dibalut. Bila gula-gula yang tak dibalut, apa yang akan hurung? Semut. Okey. Semut akan hurung tu. Tapi kalau gula-gula yang dibalut, sebenarnya itu adalah nilai. Orang akan cari yang balut sebab dia tahu bersih dan sebagainya. Tapi kalau dia tak tutup aurat dengan sempurna, mana kata semut-semut telah menghurung dia, makna kata nilai dia jadi turun. Nilai dia jadi turun. Sama juga nilai yang perempuan ni diberikan perumpamaan, orang-orang bijaksana dia bagi perumpamaan wanita ni seperti emas, sesuatu yang bernilai. Jadi benda yang bernilai ni kita anggap apa dia? Dia akan disimpan dengan rapi. Hanya orang yang layak membelinya dengan satu nilai yang besar, dengan mahar yang sesuai, maka dia akan memiliki emas tersebut. Begitulah perempuan. Dia perlu disimpan di satu tempat yang tak semua orang boleh sentuh dia. Hanya orang yang berduit dan yang kaya. Itu kalau emas lah. Yang perempuan ni mana kata orang yang baik sahaja yang akan memiliki. Sebab tu kalau hari ini kita jadi baik, sebenarnya kita sedang menyediakan jodoh yang baik. Tapi kalau kita hari ini kita lakukan satu-satu benda yang jahat, sebenarnya kita sedang mempersiapkan jodoh kita yang jahat juga. Itu je konsep dalam hidup ni, macam tu je. Wallahu a'lam. Next. Ada soalan lagi daripada lain? Ada. Haifah jawab ke? Terjawab ke? Faham ke apa yang saya cakap ni? Terjawab. Terima kasih. Apa yang kamu dapat? Kena paksa diri. Ya, betul. Lagi ada soalan? Paksalah diri sebelum malaikat maut yang memaksa kita. Okey. Paksalah diri untuk tutup aurat dengan sempurna. Kalau kita tak paksa, tak nak juga misalnya. Saya tak nak Ustaz, saya tak sedia Ustaz. Saya tak sedia untuk tutup aurat. Jangan risau. Esok kalau kamu mati, yang akan menutup aurat kamu adalah kain kafan yang akan membaluti diri kamu sendiri. Nak tak nak, memang kain kafan yang akan membaluti aurat kamu. Okey. Itu sebab saya kata kena paksa. Kalau tak paksa, takut yang akan menutup aurat kita adalah kain kafan. Okey, baik. Next. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalkan diri. Nama saya Naim. Naim. Tak nama tu. Jannatul Naim. Ni Haji Naim. Okey, Haziq Naim. Silakan. Saya nak tanya sikit lah dengan kekeliruan saya, iaitu kalau perempuan ni dia kena berkata-kata dengan lelaki yang bukan ajnabi dia lah, dengan suara yang sangat-sangat tak boleh suara yang sangat layu. Kalau ada suara perempuan ni memang terkena dengan suara layu, jadi adakah dia kena paksa dia untuk cakap dengan suara garau? Sedangkan suara garau, bukan garau, kasar. Garau tu lelaki. Kasar. Okay. Perempuan ni sebenarnya suara dia memang mendayu, memang. Sebab tu dalam Al-Quran disebut wa qulna qawlan ma'rufah. Dalam Al-Quran ni ada beberapa perkataan qawlan karima, qawlan ma'rufah, qawlan sadida. Tiga-tiga ni berbeza makna dia. Tapi yang bagi perempuan dia kena qawlan ma'rufah. Ma'rufah ni maksudnya ucapan dia macam Haifah tadi kan. Dia sekadar, dia tak tergelak-gelak sambil-sambil dia tanya, Ustaz saya nak tanya. Dia tak ada. Mana kata dia tak selang-seli dengan gurauan dan sebagainya. Dia terus straight to point. Okey Ustaz, soalan saya sekian. Tapi suara perempuan ni memang mendayu-dayu, memang menarik perhatian. Sebab tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia hanya sekadar bertanyakan atas urusan seperti tadi kan Haifah. Okey, sekian. Jadi apa yang perlu dia buat, apa sekian. Okey, stop. Dia tak melerit kan. Ustaz asal dia dari mana? Ustaz mana muka? Nak tengok sikit muka Ustaz. Mana kata dia tak ada menambah-nambah dengan benda yang tak perlu ditambah. Okey. Ustaz, kalau Ustaz jadi bulan, saya nak jadi matahari supaya saya menerangi setiap hidup Ustaz. Dia tak ada tambah-tambah pula yang tu.
Boleh faham? Faham. Mana kata cukup sekadar apa. Yang lelaki pula, apa peranan lelaki? Masing-masing bila dengar suara perempuan, dia kena sediakan tabir. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Dalam Al-Quran surah An-Nur tu Allah kata bila seorang lelaki dia sembang dengan perempuan atas satu-satu urusan yang jelas dan urusan tujuan tu jelas dan cara pelaksanaannya berkesan. Contoh macam ni kan, kita duduk dalam majlis ilmu ni, ada pergaulan ni, kita panggil ikhtilat, pergaulan, tapi ada batas-batasnya. Jadi seorang lelaki bila dia dengar suara perempuan, dia kena letak hijab dalam hati dia. Jangan orang kata terus jatuh hati pada seorang perempuan tu kan? Sebab dia kata suara dia sedap, tengok muka macam umur 40, tiba-tiba tak jadi jatuh cinta. Dia jangan cepat jatuh cinta. Orang kata jangan cepat tertarik hati. Letakkan satu hijab. Okey. Itu cara kita sebagai seorang lelaki. Tak nak kita kena letak, tutup hati kita. Jangan bila dengar je terus jatuh hati. Terus jatuh hati. Walaupun suara perempuan itu dia sangat menarik sebenarnya. Kita kadang-kadang yang lelaki ni memang bila dengar je suara perempuan terus tertarik. Sebab itu Allah pesan bagi seorang lelaki bila dia bergaul dengan perempuan ataupun dia ada berurusan dengan satu orang perempuan, dia berbicara dengan satu orang perempuan, dia perlu letakkan hijab di dalam hati. Bahkan pandangan dia pun jangan terarah melihat pada wajah wanita tersebut ataupun mata wanita tersebut. Dia perlu alihkan pandangan dia. Jangan sampai 24 jam. Sekadar kita mengarahkan pandangan tu, sekadar ada urusan, kemudian kita alihkan pandangan kita. Sebab benda ni pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Seorang lelaki tu, satu orang lelaki perempuan tu dia jumpa Rasulullah. Dan perempuan ni sangat cantik dan suara dia sangat menarik. Jadi sahabat ni duduk kat belakang Rasulullah dalam satu perjalanan, duduk dengan Rasulullah. Mata dia terarah pada perempuan tu sebab perempuan tu cantik dan sebagainya. Jadi apa yang Rasulullah buat? Kita panggil pandangan yang pertama lah ni, orang kata kan. Jadi Rasulullah alihkan wajah lelaki tersebut. Mana kata jangan berterusan melihat ajnabi ni kan. Yang lelaki tu jangan terus pandang perempuan tu. Yang perempuan tu jangan terus menerus memandang lelaki tersebut. Sebab Rasulullah kata apa? Kenapa Rasulullah alihkan pandangan dia? Tujuan dia, Rasulullah kata, aku risau akan ada syaitan yang mengganggu hati-hati wanita tersebut dan lelaki tersebut. Nampak? Itu cara meletakkan satu hijab pada diri kita. Yang perempuan pula dia kena bantu. Dia takkan berlakunya sesuatu itu melainkan saling membantu. Yang perempuan jadi baik, yang lelaki jadi baik, insya-Allah kita dapat suasana yang baik. Next, dapat agak terjawab ke Haziq? Oh, faham terjawab sangat. Okey, baik. Apa yang kamu dapat? Yang saya dapat perempuan dia kan ayu, maksud dia kena straight to the point. Dia tak boleh menambah-nambah dan sebagainya. Dia kena jaga. Itu cara dia. Yang Haziq pula, janganlah bagi pick-up line pula. Itu kawan. Itu mana kata dah keluar daripada tabir tu tadi. Sepatutnya kita yang lelaki kena ada tabir. Kita kena ada hijab supaya jangan melebihi batasnya itu tadi. Nak sembang atas urusan, atas tujuan yang jelas, contoh pelajaran dan sebagainya. Lebih daripada tu, awak dah makan ke belum? Mak ayah sihat. Itu dah terlebih tu. Itu dah lari daripada hijab yang sepatutnya. Jadi jangan melebihi hijab, melebihi tabir tu tadi. Okay. Next. Ada yang bertanya? Okey, kalau tak ada, saya lah ingin bertanya Ustaz, boleh? Okey, terima kasih. Tun, kat sini ada cikgu ke? Sekejap, saya Ada cikgu. saya rasa tak ada kot. Tak ada. Okey, baik. Tak Next. Tak ada. Okey, saya ada dua soalan. Soalan pertama,
Iaitu yang Ustaz beritahu tadi, kita kena tadabbur ataupun kita kena belajar tentang Al-Quran. Contoh macam perempuan tadi surah An-Nur kan. Jadi untuk kita belajar, untuk kita memahami maksud tu, adakah kita perlu lihat tafsir ataupun perlu berguru ataupun kita perlu melihat pada pandangan-pandangan yang lain dalam setiap tafsir? Okey, baik. Satu lagi, soalan kedua. Lagi satu, ini berkenaan dengan PDPR. Okey, adakah kita seorang pelajar yang mempunyai peranti dan sebagainya, dan ada juga pelajar-pelajar yang lain, rakan-rakan yang lain kan, dan seperti kita tahu ada yang tiada peranti dan sebagainya, tapi yang kita mempunyai peranti ni kita tidak guna untuk kita masuk kelas dan sebagainya, adakah itu dikira kufur nikmat? Kalau kita lihat dalam surah Ibrahim kan ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itulah soalan saya. Kalau kita tak masuk kelas, padahal kita dah mempunyai kemudahan dan sebagainya, adakah dikira kufur nikmat? Okey, baik. Inilah guru dia kan. Guru kita kena ada guru supaya kita tak salah faham. Contoh macam dalam bab aurat tadi, bagus soalan tu, sangat bagus daripada Haifah kan. Dia tanya macam mana. Lepas tu bagus juga soalan daripada daripada Naim tadi kan. Bagus sangat sebenarnya. Kalau tak tahu terus tanya. Okey. Sebab tu kita kena ada satu orang guru yang boleh kita bertanyakan. Contoh kamu boleh tanya pada saya. Kamu dah jumpa saya ni, tanyalah. InsyaAllah saya akan bagi jawapan yang mudah kamu untuk amalkan, mudah kamu faham, supaya kamu lebih kuat untuk mengamalkan benda-benda satu-satu permasalahan tu. Dalam hidup kita semuanya ada kaitan dengan ada Al-Quran, ada kaitan dengan hadis Nabi. Jadi kalau kita nak selamat, kita nak hidup bahagia dunia akhirat ni, sebab kita bukan nak bahagia dunia aja. Kalau kita sekadar nak bahagia dunia saja, bolehlah kita buat apa yang kita suka. Tapi kalau kita nak bahagia akhirat sekali, ada peraturan yang perlu kita ikuti. Tujuan dia sebenarnya bukan untuk menghina dan memberatkan kita, tapi untuk memuliakan kita, untuk supaya kita ni penduduk langit sayang kita, penduduk bumi pun sayang kita. Itu tujuan kita beramal dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi kan. Itu tujuan. Tak nak kita kena belajarlah. Tafsir tu kena pelan-pelan sikit buka. Lepas dah baca sikit-sikit tafsir tu, cuba fahamkan dia dengan makna yang benar. Itu kena belajar pula, kena tanya pula. Okey Ustaz ni tafsiran dia macam mana, maksud dia macam mana. Banyak benda sebenarnya kita tak tahu. Dan banyak benda setiap hari kita kena tambah ilmu. Niatkan satu hari pasti ada ilmu yang boleh mendekatkan diri aku kepada Allah, dekatkan diri pada agama. Kita kena niat macam tu. Tiap-tiap hari kena ada satu ilmu yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Nabi pun pesan, satu hari yang paling aku risau dan yang paling aku takut apabila aku belajar satu-satu ilmu, dan ilmu tu tak dekatkan diri aku pada Allah, hanya dekatkan diri aku pada dunia, cintakan kekayaan, cintakan kemewahan, tetapi dia tak bawa aku cinta pada Allah, cinta akhirat. Nabi sangat takut benda tu. Jadi sebab tu apa-apa kita belajar, biar dia boleh menambahkan hubungan kita, dekatkan diri kita pada Allah, tambahkan ibadah kita pada Allah, menambahkan rasa cinta kita pada sesama manusia kan. Itu yang penting. Baik, soalan yang kedua, adakah kufur nikmat? Sebenarnya kemudahan Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mulk kan, wallazi ja'ala lakumul arda dalula. Allah jadikan bumi ni memang mudah untuk kita cari rezeki, cari ilmu dan sebagainya. Jadi kalau kita tak gunakan dengan cara yang baik, sebenarnya kita sudah mengabaikan nikmat Allah tu tadi. Jadi bila kita ni mengabaikan nikmat Allah, kita dikata apa? Kita dikata orang yang menyia-nyiakan lah, mensia-siakan nikmat tadi. Allah bagi mata, tapi kita tak gunakan mata tu untuk lihat kebaikan. Kita panggil kufur lah. Allah bagi kita tangan, tapi kita tak gunakan tangan itu untuk lakukan kebaikan. Kita panggil kufur lah. Jadi kita tak maulah tergolong di kalangan kufur ni. Tak adalah masuk sampai kafir, keluar daripada agama. Itu kita kena beza tu kufur dengan kafir. Kufur ni mana kata tak menggunakan nikmat Allah dengan cara yang baik. Allah bagi kemudahan dalam hidup ni sebenarnya untuk memudahkan urusan kita, tapi kita menggagalkan, kita sendiri yang menggagalkan. Jadi rugilah kan.
rugi pada kita kalau kita tak manfaatkan. Padahal ni benda ni kena faham. Kemudahan-kemudahan yang Allah bagi macam sekarang ni kan, phone dan sebagainya. Ini sebenarnya satu nikmat yang luar biasa tau. Ni kita panggil ilmu langit. Sebab tu dalam Al-Quran kalau kamu buka, balik ni buka Quran, kamu tengok dalam surah Ali Imran ada, dalam surah Al-Baqarah ada. Allah suruh apa? Allah suruh kita kaji langit dan bumi ni. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa Allah sebut dalam Al-Quran? Para ulama kata apa? Sebab apa Allah mulakan langit baru bumi? Sebab Allah nak bagi tahu langit ni, ilmu langit macam sekarang ni, kita duduk berjauhan tapi kita boleh berkomunikasi. Sebenarnya Allah nak suruh kita belajar ilmu langit. Sebab orang yang kuasai langit dia boleh kuasai bumi. Ni Allah nak ajar. Hari ni orang yang bekerja dengan ilmu langit lebih kaya daripada orang yang kerja di daratan. Orang yang kerja ke atas langit, kapal terbang ke apa ke, ataupun orang yang bekerja sebagai ilmu-ilmu teknologi ni kan, daripada jauh dia boleh hasilkan jutaan ringgit. Saya ada kawan dalam masa 6 bulan, bukan kawan lah, mana kata kawan abang saya lah. Abang saya, dia buat bisnes. Dalam masa 6 bulan, dia jual produk kurus. Produk kurus, pil kurus. Dalam masa 6 bulan, dia boleh touch 1 million. Dia guna ilmu apa? Ilmu langit. Facebook. Ini kita panggil ilmu langit. Sebab tu Allah suruh kaji. Kan? Berapa ramai anak-anak muda kita, umur 23 tahun dah jadi jutawan. Sebab dia manfaatkan. Kan? Berapa ramai orang jadi alim, jadi hebat, ilmu dia bertambah. Sebab dia belajar ilmu-ilmu macam ni. Mana kata dia ambil kesempatan. Jadi kalau kita tak kaji, kita tak ambil manfaat daripada apa yang Allah mudahkan, rugi ke kita. Orang PKP jadi jutawan, kan? Hasilkan wang daripada rumah, tapi kita tak manfaat. Kita habiskan wang. Ada beza orang yang ada phone, duit dia habis, dengan orang yang ada phone, dia jana duit, dia jana ilmu. Tu beza tu. Jadi kita nak duduk kat mana? Kita nak habiskan duit kita ke ada phone habis duit, ataupun kita ada phone jana ilmu, jana wang, kewangan dan sebagainya. Itu kita kena ambil tahu. Jadi rugilah kalau kita tak ambil manfaat. Okey. Terjawab soalan? Terjawab soalan. Jawapan luar biasa? Luar biasa. Baik, next. Saya harap kamu dapat sesuatu apa yang saya cakap tadi. Jangan lepaskan peluang. Ini zaman kamu. Kuasai ilmu langit ni. Sebab siapa boleh kuasai langit, dia boleh kuasai bumi. Boleh kuasai teknologi, dia boleh kuasai bumi, insya-Allah. Al-Quran sebut tu. Jangan cakap Al-Quran tak cerita pasal teknologi, ilmu langit. Ilmu satelit kita panggil kan. Belajarlah elok sains, biologi tu semua tu luar biasa ilmu. Ilmu tu ada dalam Al-Quran sebenarnya. Right, next. Ada soalan lagi? Ustaz, Waalaikumsalam. Kenalkan diri. saya Muhammad Anas. Hafizul Anas. Silakan. Dan lagi yang berkaitan dengan pasal vaksin bulan ni kan. Ya. Kata kan. Tapi kalau macam pelakon jadi suami isteri dia Ustaz. Macam mana? Pelakon ada artis yang berlakon jadi suami isteri. Oh, itu sebenarnya dia dah melampaui batas sebenarnya. Sebab tu apa-apa, sebab tu saya kata kita berada dalam satu dunia yang sangat mencabar, fitnah yang sangat mencabar. Hari ini orang dah tak kenal halal haram dan meringan-ringankan perkara-perkara ini. Jadi sebenarnya kita mohon supaya Allah berikan hidayah kepada mereka yang melakukan adegan-adegan seperti itu. Kita jangan redha, jangan terkesan ataupun menganggap benda itu biasa-biasa. Sebenarnya itu dosa. Kan? Benda itu tak patut dilakukan, bahkan tak patut ditayangkan. Sebab tu ramai artis sebenarnya yang dah sedar benda-benda itu. Dan ramai yang dah menikah dan sebagainya, dan mereka berhati-hati dengan benda itu. Contohnya Ashraf Muslimin.
Saya biasa jumpa Ashraf Muslim ni, kami selalu main itu, kami jumpa pun, saya kenal dia, dapat jumpa bersemuka dengan dia pun waktu main bola, kami ada tim bola kan. Dia pun sekarang ni pun dia buat satu syarat. Ramai dah artis kita yang sedar benda-benda ni kan. Saya tak nak adikan sekian-sekian, sentuh-sentuh saya tak nak sekian-sekian. Dia dah bagi syarat kan. Dia orang dah bagi syarat. Ramai yang dah buat, yang berkesedaran. Tapi ada segelintir artis kita yang masih tak sedar dan meringan-ringankan benda ni. Bahkan kadang-kadang dia orang dah jadi suami isteri. Si suami pergi berlakon dengan perempuan lain yang perempuan. Ini satu kesalahan yang besar. Dalam agama benda tu salah. Kita tak boleh menghalalkan dia pula sebab benda tu haram. Kan? Ini kita kena jelas. Okay? Semua kena jelas, kena ambil perhatian. Kita bila tengok benda tu, kita jangan, kena cakap dekat diri kita, ini salah, ini tak betul, ini langgar agama. Jangan pula kita bertepuk tangan pula seronok dengan adegan tersebut. Salah tetap salah, betul tetap betul. Tapi alhamdulillah kita syukur artis-artis kita ni orang Islam. Bila kita cakap, kita tegur, insyaAllah dia orang mau dengar. Sama ada cepat dengan lambat itu. Tapi nak tak nak, kita sebagai pendakwah, macam saya kata tadi, peranan kita dakwah. Dakwah ni fannun. Fannun ni maksudnya seni. Dakwah ni satu seni yang perlu kita, macam mana kita nak tegur orang. Nak tegur orang pun kena ada seni. Mana boleh pakai tegur je kan. Itu yang kita pakai tegur, dia kena tunggu, kena lempang. Dia akan ada seni. Teguran, nak tegur orang yang buat salah, satu-satu kesalahan pun ada seni. Okay. Okay. Wallahu'alam. Panjang lagi lah kalau nak cerita pasal menegur ni. Dia kena buka satu sesi lain. Macam mana cara nak tegur orang. Bila kita tegur, orang tu berubah. Ada orang dia tegur, orang tu tak berubah. Orang tu lagi benci pada dia dan sebagainya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan. Ini kena buka satu bab lain. Tapi macam itulah sebenarnya. Apa yang kita lihat selama ni, saya daripada kecil melihat cerita-cerita Melayu kita ni, yang adegan-adegan seperti suami isteri, padahal dia orang bukan suami isteri. Padahal dia dah kahwin, lepas tu dia pergi jadi suami orang lain, jadi isteri orang lain dalam lakonan dan sebagainya. Itu perlu dia ambil kira dari sudut hukum tu. Banyak tu dia orang dah melanggar hukum agama tu, banyak sangat. Sebab apa jadi macam tu? Sebab pengarah dia bukan orang Islam, pengarah dia bukan orang yang faham Islam. Itu di antara punca-punca dia. Yang lagi teruk adegan-adegan lucah dan sebagainya, itu memang kita menentang sangat. Wallahualam. Dapat Hafizah. Okay, Ada soalan last. Ada seorang kawan saya ni, dia mesej saya, dia tak nak cakap dalam ni. Itu dia kata, kalau kita bersembang dengan perempuan atas dasar kawan memang tak boleh ke? Atau niat dia kawan, dasar niat dia. Soalan last tu apa tu sebenarnya? Itu saya tak tahu, Zai. Dia beritahu itu je. Okay. Kita sembang dengan atas dasar kawan. Kawan bagaimana? Okay. Soalan saya, kita nak kawan dia macam mana? Dia macam mana? Bila satu orang lelaki dia bersembang dengan satu orang perempuan tanpa orang lain tahu, akan ada orang yang ketiga, iaitu syaitan, yang akan mengganggu hati-hati keduanya. Okey? Memang akan. Kita cakap bab agama pun atau urusan tujuh urusan pun syaitan akan ganggu. Lagilah kalau berdua-duaan bermesej-mesejan. Macam mana tu? Kan? Pasti akan syaitan ganggu hati-hati dia. Saya ada jumpa satu orang, ni kes reality tau. Contoh, Haziq dengan Haifah berkawan daripada sekolah rendah. Ya. Saya ada jumpa dia orang sampai jenjang perkahwinan. Tetapi dalam tempoh berkawan, mereka terputus kontak. Sampailah dia orang masuk universiti, bila betul-betul dah bersedia dah nak kawan, dia cari lagi balik kontak kawan dia tu. Ada yang berkahwin, kawan saya kahwin. Ada yang berkawan bagai nak Arab, 7 tahun berkawan, lalah kali kahwin dengan orang lain. Boleh faham tak? Yang perempuan tu pergi kahwin dengan orang lain,
ataupun yang lelaki tu kahwin dengan orang lain. Seolah-olah kita dijaga jodoh orang. Rugi ke tak rugi? Jadi sebab itu sebenarnya benda-benda macam ni dia benda yang sangat rumit sebenarnya. Sebab tu cuba kamu bayangkan, kamu kawan 7 tahun dan kamu tak tahu dia ni jodoh aku ataupun tidak. Kan? Bagaimana hati dan perasaan dia. Dia sogok. Mungkin dia kata pada mulut dia suka kita, tapi hati dia kita tak tahu. Jadi kalau kita berkawan atas dasar seperti itu, suka-suka kan, Soalannya bila dia dah pergi kahwin dengan orang lain, dia dah kahwin dengan orang lain, soalannya kita, macam mana perasaan kita waktu tu? Padahal kita dah simpan rasa pada dia, tiba-tiba macam ni keadaan. Itu yang kita jumpa. Ada seorang perempuan dia stres dan tekan. Saya jumpa sampai sekarang umur 30 tak kahwin lagi. Takkan nak tunggu umur 40 baru nak kahwin. Dia stres ni. Biar orang yang dia suka pergi kahwin dengan orang lain. Kawan 7 tahun. Ada juga yang lelaki stres sebab yang perempuan umur 30 tahun. Saya dua-dua ni ada. Orang yang macam ni datang dengan macam mana keadaan saya ni ustaz. Tolong ustaz, doa-doa jampi ke apa. Saya nak jampi apa? Kan? Saya pun tak pandai nak jampi. Tiup-tiup pandai lah. Fuh. Kan? Jadi nak bagi tahu kat sini betapa bahayanya hubungan tak ikut syariat. Dia akan membebankan kita pada masa akan datang. Sekarang kamu tak nampak kan? Saya dah nampak. Saya dah jumpa dah orang macam ni. Memang stres. Memang dia akan jadi beban dalam hidup dia. Menangis, menyesal dan sebagainya. Jadi sebab itu jangan buang masa pada urusan yang tak bagi manfaat pada kita. Okey? Panjang sebenarnya. Kalau nak cerita pasal benda-benda ni, kena cerita lagi dalam bab yang lain. Ada satu Okey. sesuatu yang menarik. Okey, dapat baik. Nombor 8 dah. PDPR. Setakat itu kita dah panjang dah ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan daripada awal tadi. Kita dah pukul 7 lebih tadi, 7:05 minit, 7:05 minit sehinggalah 8 ni lagi pun dah ada dah yang mana lain tu dah ada nak kelas dah. Jadi kita cukup sampai sini, insyaAllah. Yang lain tu boleh ambil apa yang diberikan ucapan daripada da'i, insyaAllah akan diberi, kita ambil iktibar daripadanya, insyaAllah. Saya rasa pada itu saja kita bolehlah tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dari surah Al-As.